Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja menonton Cool TV kita hari ini dalam The Thursday Show. Alright, so hari ini masih lagi bertemankan saya Syah Sulaiman dan kita juga ada tetamu kita yang kita bawakan khas untuk anda semua untuk bincangkan topik kita hari ini. Yang belum lagi subscribe untuk sekarang ni, boleh terus tekan button subscribe dekat tepi tu dan jangan lupa juga untuk tekan button loceng supaya anda tak terlepas dengan video-video terbaru yang kami uploadkan. Alright, so untuk hari ini topik yang kita akan bincangkan kita bawakan kepada anda semua iaitu wanita dan masalah dalaman, macam sakit puan semua tu kan. Alright, jadi insyaAllah dengan kehadiran tetamu kita hari ini, kita nak mengalu-alukan kedatangan Dr. Ida Liliwati Matlata selaku pakar perunding perbidanan dan juga sakit puan. Selamat datang puan. Doktor. Puan dah doktor. Terima kasih kerana menjemput lah. Ya, insyaAllah. Alright, so untuk hari ini kita akan lebih mungkin kita akan lebih detail lagi membincangkan isu ini, wanita dan juga masalah dalaman. Tapi untuk yang pertama je mungkin Dr. Ida boleh terangkan sikit dahulu berkenaan dengan secara ringkas ni lah sakit puan ni macam mana? Okey, sakit puan ni sebenarnya secara amnya adalah masalah kesihatan wanita yang sebenarnya kesihatan wanita ni dia bermula daripada seorang wanita itu lahir kepada sepanjang tempoh hidupnya sehingga waktu hayatnya berakhirlah, itu waktu meninggal dunia. Jadi sepanjang tempoh hidup tu, setiap tahun tu sebenarnya kesihatan wanita ni perlu dijaga. Jadi daripada bayi kepada remaja, selepas berkahwin, dari segi kesihatan kesuburannya, dari segi perbidanan dan kemudian selepas menopause ataupun selepas haid putus dan waktu kesihatan yang akhir lah. Jadi basically bila kita cakap pasal kesihatan wanita ni, dia bukan saja masalah penyakit berjangkit, tetapi juga penyakit yang tidak berjangkit. Kebanyakannya yang kita tengok dekat klinik, kalau di gynae klinik sakit puan ni, kebanyakannya adalah penyakit yang tidak berjangkit lah. Contohnya macam fibroid, endometriosis, ataupun masalah kanser rahim, kanser kilang telur ataupun ovary, kanser pangkal rahim ataupun cervix. Dan dari segi masalah hormon, yang boleh menyebabkan masalah ketidaksuburan pada wanita-wanita, jadi kita tengok juga. Dan juga bila seorang wanita tu dah menopause ataupun dah putus haid, ada masalah lain pula akan datang selepas itu. Contohnya masalah simptom menopause yang agak teruk, jadi kita kena rawat dengan mungkin hormon treatment ataupun rawatan hormon. Dan bila wanita ni dia dah berumur, selepas menopause tu, bila hormon estrogen tu dah kurang, dia akan mula dapat masalah-masalah, contohnya masalah jantung, risiko untuk dapat masalah darah tinggi, kencing manis lebih tinggi, masalah kolesterol, dan juga masalah contohnya macam rahim jatuh ataupun masalah kencing. Jadi penjagaan kesihatan wanita tu sepanjang hayat lah sebenarnya. Bila kita cerita pasal kesihatan wanita tu, sebenarnya kita cerita daripada mula sampai akhir hayat tu. Alright. Baiklah. Untuk yang baru saja menonton sekarang ni, especially khususnya untuk yang lelaki, jangan tukar lagi, korang jangan pergi beralih kepada video-video lain sebab mungkin korang perlukan info-info ni juga sebab sememangnya dalam kehidupan kita, kita memang ada isteri, kita ada kakak, kita ada adik perempuan, kita ada mak. So sila ambil perhatian tentang apa yang kita bincangkan sekarang ni. Okey, kita nak teruskan untuk soalan yang kedua, doktor. Boleh terangkan sikit tak penyakit atau masalah dalaman yang kebiasaannya atau yang selalu wanita hadapi? Okey, bila kita katakan masalah yang selalu hadapi, lebih kepada isu-isu yang lebih general lah. Okey, sebab bila kita cakap pasal sakit puan ni, kita ada banyak sub kepakaran dia. Kesuburan, masalah kanser, masalah menopause, dan juga bila waktu mengandung, ada dia punya sub kepakaran sendiri. Tapi dari segi yang paling kerap kita tengok ni sebenarnya yang general lah, yang lebih am, masalah kesihatan wanita yang lebih am. Contohnya paling common sekali kalau kita jumpa di klinik ialah masalah haid. Masalah haid sama ada
disebabkan oleh hormone imbalance, yang ketidak seimbangan hormon, ataupun disebabkan oleh masalah contohnya fibroid. Pernah dengar fibroid kan? Ataupun masalah kanser, ya, boleh jadi yang menyebabkan masalah hormon berlaku. Dan juga ada juga wanita-wanita yang datang dengan masalah bukannya hormon tu terlampau banyak ataupun kerap, dia ketidakkerapan pula. Ada juga kurang. Jadi bila ketidakkerapan tu masalah lain pula. Kita cerita pasal mungkin masalah polycystic ovary. Kita ada satu masalah polycystic ovary yang sangat-sangat common sekarang, sangat-sangat kerap kita jumpa, disebabkan oleh kita punya perubahan hidup, gaya hidup kita. Lebih banyak wanita yang obese, lebih banyak kita makan karbohidrat dan lebih banyak lemak. Jadi bila berat badan bertambah, masalah lain juga datang. Jadi dia sebenarnya bila kita cakap pasal masalah wanita ni kan, yang paling kerap kita jumpa fibroid, dan juga masalah cyst, endometriosis. Cyst, tak semua cyst tu kanser. Ada yang cyst yang bukan kanser, tetapi memerlukan mungkin pembedahan ataupun ubat-ubatan. Dan yang paling kerap kita jumpa sekarang ni kebanyakan ialah sama ada polycystic ovary ataupun fibroid dan endometriosis lah. Itu yang paling kerap yang selalu jumpa. Alright, kebetulan ada juga soalan berkenaan dengan makanan tadi. Bukan tadi doktor ada beritahu pasal makanan, jadi kita teruslah sebab kita ada soalan banyak ni, tapi saya ambil terus untuk synckan dengan apa yang doktor cakap tadi. Adakah makanan dan juga lifestyle ni kehidupan kita seharian, aktiviti mempengaruhi seorang itu boleh menghidap sakit puan ni? Pemakanan. Pemakanan ni sebenarnya sangat penting dalam kehidupan wanita, sebab akhir-akhir ini kita dapat tengok banyak masalah wanita yang berkaitan dengan masalah obesiti ataupun kegemukan. Juga masalah hormon imbalance ni sebenarnya dia bermula daripada, kadang-kadang dia bermula daripada masalah kegemukan juga. Kita banyak dapat kes di klinik di mana wanita datang dengan masalah hormon tak balance, yang tak betul tu. Tapi asal dia bermula disebabkan oleh dia pertambahan berat badan. Pemakanan ya, disebabkan pemakanan jugalah, indirectly sebab makan diet tak seimbang, lebih pada karbohidrat, lebih kepada lemak. Jadi apa berlaku ialah berat badan bertambah. So bila berat badan bertambah, dia secara tak langsung dia akan ada kesan kepada hormon dan menyebabkan wanita dapat masalah hormon yang tak balance. Period tak datang ataupun haid tak datang pada waktu yang sepatutnya. Jadi mengawal berat badan dan mengawal mengamalkan cara hidup sihat tu sangat penting. Pemakanan dari segi senaman, dari segi minum banyak air dan sebagainya. Jadi sakit puan ni sebenarnya bukan kita fikirkan yang contohnya ketumbuhan dan sebagainya, tidak. Sekarang kita dapat banyak nak tengok sakit puan yang berkaitan dengan masalah metabolik. Sebenarnya polycystic ovary tu dia sangat berkait rapat dengan kencing manis. Dia sebenarnya macam adik-beradik. Orang yang ada polycystic ovary disebabkan oleh masalah kegemukan, dalam tempoh jangka masa panjang, dia ada 5 ke 7 kali ganda risiko yang lebih tinggi untuk dapat kencing manis di waktu umur yang kehadapan. Dan kebanyakan kes-kes ni sebenarnya dia memang ada sejarah keluarga kencing manis dan darah tinggi. Jadi memang menjaga kesihatan dan pemakanan tu sebenarnya penting. Okey, nak tanya juga, pada usia berapa kita boleh detect ataupun kita boleh nampak simptom-simptom yang seseorang itu mengalami ataupun mengidap sakit puan? Sakit puan ni macam saya cakap tadi, dia sepanjang hidup lah. Jadi bila-bila masa dalam tempoh hayat hidup kita, kita boleh mendapat simptom sakit puan ni. Jadi bergantung pada penyakit apa. Dan setiap tempoh hidup wanita tu, contohnya remaja, waktu reproduktif ataupun waktu kita boleh melahirkan anak, dalam tempoh 15 ke mungkin 50 tahun, 49 tahun, dan juga menopause. Jadi penyakit yang kita akan jumpa dalam tempoh-tempoh tertentu ni ialah berlainan. Contohnya kalau kita jumpa cyst,
dalam umur kanak-kanak contohnya ataupun remaja yang belasan tahun. Jadi kita tahu sis tu selalunya bukan sis yang sama yang kita jumpa dalam orang yang berumur 40 tahun atau 50 tahun. Okey, kalau remaja, sis selalunya ialah lebih kepada sis yang berasal daripada congenital ataupun masalah daripada dia lahir. Okey. Bila kita jumpa sis dalam tempoh 18 ke 49 tahun tu, selalunya dia punya masalah yang menyebabkan tu berlainan. Okey. Dan bila kita jumpa masalah sis ataupun ketumbuhan selepas umur 40 tahun ke atas tu, kita kena berjaga-jaga sebab waktu tu selalunya ialah waktu di mana risiko untuk dapat kanser tu sedang di puncak. Okey, dia punya peak tu. Jadi bila kita jumpa ketumbuhan dalam tempoh masa 40 tahun ke atas tu, kita memang kena sangat berhati-hati. Jadi kita mesti selalu fikirkan, oh ini mungkin kanser dan sebagainya. Jadi bila-bila masa kita boleh dapat. Alright. So dia tak ada had umur, dia tak ada spesifik umur dia yang. Okey, nak tanya juga, macam mana kita nak tahu macam kita ni menghadapi sakit puan ataupun macam mana pada peringkat awalnya benda tu? Okey. Mungkin ada simptom-simptom dia. Sebenarnya sakit puan ni dia kita kebanyakan bukan kebanyakan lah, atau beberapa sakit puan yang dia agak istimewa kerana kita sebenarnya dapat jumpa dia. Detect lah. Maksudnya kita jumpa dia tu pada peringkat yang sangat awal. Okay, contoh, saya beri contoh kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix. Kanser cervix ni dia adalah satu penyakit yang sangat peculiar ataupun lain daripada yang lain, di mana kita boleh detect seseorang itu akan dapat kanser rahim beberapa tahun sebelum dia dapat kanser itu sendiri. Jadi maksudnya 10 atau 15 tahun sebelum dia ditakdirkan dapat kanser tu, kita dah dapat detect dah tanda-tanda awal dia tu yang mengatakan yang okey, pesakit ini adalah berisiko tinggi untuk dapat kanser dini rahim. Jadi kita dapat detect itu dengan cara membuat saringan pap smear. Okay, saya rasa ramai orang pernah dengar pasal pap smear kan. So bila kita buat pap smear ni, sebenarnya kita bukan buat untuk detect orang tu ada kanser. Okay, kita sebenarnya bila kita buat pap smear ni, kita detect dia bertahun-tahun sebelum dia dapat kanser tu. Jadi kita dapat elakkan untuk membuat pembedahan yang besar untuk pesakit tu, sebab awal-awal lagi kita dah detect dia. Betul. Jadi kita dah boleh buat prosedur yang simple untuk buat pembedahan kecil untuk buang apa yang perlu supaya kanser tu tak merebak. Okay? Jadi itu sebabnya when it comes to bila kita bercakap pasal sakit puan ni, mencegah tu sebenarnya lebih baik daripada merawat. Dan memang ada banyak langkah-langkah yang kita boleh gunakan untuk mencegah. Okay? Termasuk kanser payudara juga. Kita boleh buat screening, buat ultrasound, buat mammogram. Jadi pencegahan itu memang banyak yang kita boleh lakukan dalam bila kita bercakap pasal dalam konteks sakit puan ini sebenarnya.